pada sesi yang lalu kita telah pun menjelaskan tentang beberapa perkara tentang masalah takdir dan masalah penciptaan, yang mana kita telah menyebut bahawasanya sebelum makhluk itu diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan berlaku bagi hamba-hambanya kerana dia yang telah menciptakan hamba-hambanya. Maka hari ini insya-Allah kita sambung lagi pada matan yang baru. Kata pengarang rahimahullah, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Wa masyiatuhu, kat sini dia sebut wa masyiatihi, yang ana ambil wa masyiatuhu. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Sampai sini. Sampai sini wa masyiatihi. Kemudian ada sambungan dia setelah ni, sebelum tanfudhu ni ada satu perkataan wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Baik, harap siapa yang ada kitab dia boleh betulkan, kerana kita ambil kitab ni secara isnad, secara talaqi, maka apa yang saya baca itulah saya ambil daripada guru saya. Maka kata pengarang wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Itu kata pengarang, setiap sesuatu itu, yakni seluruh alam ini, seluruh penciptaan. Bila sebut kullu syai'in kat sini maknanya seluruh penciptaan ini, penciptaan hamba-hambanya ini. Yajri bi taqdirihi wa masyiatihi, iaitu berlaku. Yajri dekat sini dengan makna berlaku. Yajri bi taqdirihi, berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala yang telah mencipta perkara tersebut untuk ianya berlaku. Wa masyiatihi, dan berlaku juga dengan kehendaknya. Maknanya setiap perkara yang berlaku di alam ini, Allah Subhanahu wa taala lah yang kehendaknya, dan Allah jugalah yang menciptakannya. Dan sifat qudrah dan sifat iradah Allah adalah sifat yang azaliyah, abadiyah. Itu sifat qudrah dan sifat iradah. Qudrah ni maksudnya apa? Qudrah ni maknanya ialah ibrazu minal adami ilal wujud, iaitu menciptakan, mengadakan, mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Adapun masyiah itu dengan makna kehendak, iradah. Kalau dalam bahasa yang lain, makna masyiah ialah makna iradah. Iaitu tafsirannya bagi sifat masyiah ataupun bagi iradah, maknanya ialah takhsisul mumkinil aqli bi ba'din ma yajuzu alaihi duna ba'd, iaitu mengkhususkan perkara yang mungkin akal. Kita dah bincang sebelum ni tentang mungkin akal, perkara yang harus pada akal, seperti kita harus pada akal seorang tu lelaki, harus pada akal juga seorang tu perempuan, harus pada akal seorang tu hitam, harus pada akal seorang tu putih, harus pada akal seorang tu Melayu, harus juga pada akal seorang tu Arab. Tetapi apabila berlaku apa yang Allah kehendak, contohnya pada diri seseorang, dia dilahirkan sebagai Melayu, kemudian jantinanya perempuan dan kulitnya hitam contohnya, maka Allah Ta'ala telah mentakhsiskan dia. Takhsis ni apa? Mengkhususkan dia. Allah yang menentukan sifat dia, sifat ciptaan tersebut. Walaupun harus manusia tadi tu lahir dalam keadaan dia ni bangsa orang putih, dia ni lelaki dan dia ni putih, harus. Tetapi kerana apa tidak berlaku perkara tersebut? Kerana kita ini makhluk. Kita ni makhluk. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang berlaku pada diri kita ini adalah dengan pengkhususan oleh Allah. Itu makna sifat iradah, takhsisul mumkinil aqli bi ba'di ma yajuzu alaihi duna ba'd, iaitu mengkhususkan sesuatu yang mungkinul aqli, iaitu hamba-hambanya, ciptaan-ciptaannya, bi ba'din. Bi ba'din ni maknanya dengan sebahagian daripada sifat.
Bi ba'd sifat. Itu bi ba'd ini maknanya bi ba'd sifat. Dengan sebahagian sifat. Itu sifat jisim lah. Sifat jisim. Ma yajuzu alaihi, apa yang harus ke atasnya. Duna ba'd, dan bukan duna ba'd sifat. Bukan dengan sebahagian sifat yang lain. Kenapa Allah khususkan dia perempuan, kenapa tidak lelaki? Sebab Allah Ta'ala kehendak perkara tersebut. Begitu. Faham dia. Maknanya wazifah ataupun fungsi tugas sifat iradah ataupun masyiah ini ialah mengkhususkan sesuatu berbanding dengan sesuatu yang lain yang juga harus ke atasnya. Kenapa aksiden berlaku pada seorang yang lain tidak berlaku pada kita? Kenapa anak doktor tu yang baru ni viral kan? Kenapa anak doktor tu yang meninggal, yang ditinggalkan dalam kereta, bukan anak orang lain? Kerana Allah yang mengkhususkan anak doktor tu untuk ditinggalkan dan matilah anak itu, bukan anak orang lain. Itu faham kita. Walaupun harus keadaan tersebut berlaku pada anak orang lain, tapi tak berlaku. Sebab Allah Ta'ala yang khususkan anak doktor tersebutlah yang akan meninggal dunia pada waktu yang Allah Ta'ala telah kehendak pada azali dengan cara ataupun kaedah kematian yang Allah Ta'ala telah kehendak pada azali. Maka itu adalah tafsisul mungkinil aqli bi ba'di ma yajuzu alaihi duna ba'd. Maka setiap perkara yang harus pada akal, setiap perkara yang harus pada akal itu adalah makhluk. Dan semuanya ialah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kita lihat pada kitab ni, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang mencipta setiap sesuatu dan kemudian Allah juga yang telah menetapkan setiap sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Maknanya Allah yang ciptakan kita, Allah yang menciptakan seluruh hamba-Nya, Allah juga yang menentukan apa-apa yang berlaku ke atas hamba-Nya. Maka hamba-Nya itu iaitu kita, pada hakikat syarak, pada hakikat tauhid, ialah kita ini majbur. Kita ini majbur. Maksudnya kita ni pada asal hakikat tauhidnya ialah kita tidak ada apa-apa pilihan. Pilihan dengan makna ialah apa yang Allah kehendak itulah pasti akan berlaku. Tetapi kita kena faham di sini. Makna kita dimajburkan itu, jangan kita jadi golongan Jabriyah. Jangan kita jadi golongan Jabriyah. Kerana golongan Jabriyah, mereka menafikan masyiah bagi makhluk. Mereka menafikan kehendak bagi makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ. Maknanya, tidaklah mereka itu berkehendak. Maknanya mereka berkehendak lah. Maknanya mereka berkehendak. Maknanya manusia ini, dia ada kehendak. Tetapi kehendaknya itu bukan absolut. Pilihannya bukan absolut. Kerana pilihannya adalah di bawah kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kalian itu sekalian berkehendak, melainkan kehendak kalian itu adalah bergantung terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendak. Kalau kita kehendak begini dan begitu, dan berlaku kehendak tersebut, maka kehendak tersebut berlaku kerana Allah Ta'ala yang berkehendak supaya perkara tersebut berlaku. Manusia tidak ada kuasa apa-apa terhadap masalah ini. Tidak ada kuasa terhadap apa-apa pun terhadap masalah ini. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasha lam yakun. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Asy-Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau telah kehendak pada azal wahai Allah, pasti akan berlaku. Kana, pasti akan berlaku. Wa illam asya, walaupun aku tak nak. Contoh macam kita lah. Siapa nak aksiden? Tetapi apabila perkara itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawasanya berlakulah aksiden tersebut, maka pada saat itu, walaupun kita dah berhati-hati dah, walaupun kita dah pakai segala tali pinggang,
walaupun kereta kita penuh dengan features-features, safety features, adanya sensor, brake sensor, kan, ada ADAS dan sebagainya. Tetapi apabila perkara tersebut dia nak berlaku juga, maknanya nak berlaku tu ialah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Suddenly, tiba-tiba kapal terbang landing atas dia. Mana ada orang buat kereta sensor kat atas kan? Tak ada orang buat sensor kereta kat atas. Sensor kereta, net, ada benda datang. Tak ada. Tak ada. Seperti mana yang berlaku pada dua orang hamba Allah, rahimahumullah. Moga Allah Ta'ala merahmati dan meridai mereka keduanya. Yang meninggal baru-baru ni apabila kapal terbang tu jatuh. Juga Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala merahmati mereka yang berada dalam kapal terbang tersebut daripada kalangan muslimin. Maka apa yang Allah kehendak itu pasti berlaku. Walaupun dia tak sangka kan, kejadian sesuatu yang tak disangka. Tetapi apa yang kita nak tidak akan berlaku melainkan perkara tersebut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Maka Allah Ta'ala dah kehendak dah, perkara itu akan berlaku. Maka berlakulah aksiden kapal terbang tu jatuh tadi dan dia mati. Maka Imam Syafi'i kata, wa illam asya', walaupun aku tidak kehendak perkara tersebut. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Dan apa pula yang aku kehendak, wahai Allah, aku nak begini dan begitu. Kita sentiasa nak perkara tu ideal kan untuk kita. Kalau aku kerja ni, aku nak beli rumah, aku nak beli kereta, aku nak ada duit banyak, aku nak ada isteri cantik, aku nak ada anak 6 orang. Kita semua dalam kehidupan manusia yang normal, yang biasa, mereka nak satu kehidupan yang ideal. Semua benda nak ideal, semua benda nak bahagia. Kalau kahwin tak nak bergaduh, tak nak ada masalah, rezeki sentiasa cukup. Dan benda tu, walaupun kita nak kan suatu benda yang ideal, illa wa ma syi'tu, apa yang kita nak. Kalau boleh kita ni, daripada dapat lesen, sampailah kita mati, tak nak ada aksiden langsung. Daripada kita beli kereta, sampailah kita jual balik kereta tu ataupun pakai sampai habis, tak nak ada aksiden langsung. Itu benda yang ideal. Kan? Benda tu boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Tapi ianya berlaku dengan kehendak Allah. Dan boleh jadi ianya tidak berlaku. Kan? Kita nak begini dan begitu. Apa yang berlaku adalah begini dan begitu. Maka apa yang kita nak tu, kalau Allah Ta'ala tidak kehendak, kata Imam Syafi'i, illam tasya', jika Allah Ta'ala tidak kehendak ianya berlaku, lam yakun, maka ia pasti tidak akan berlaku. Di sinilah titik kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu bila kita mengaji akidah ni, kena datang juga dengan pengajian tasawuf supaya kita faham tentang masalah redha dan sabar. Redha dan sabar. Redha dan sabar ni dia mudah di mulut. Dia mudah di mulut. Tetapi kalau tidak dikuatkan ataupun akarnya tidak kuat dengan akidah yang benar, maka seseorang itu boleh jadi dia i'tirad. Dia i'tirad Allah. Dia membantah Allah. Dia membangkang Allah. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji tauhid. Dia tak mengaji tauhid, kadang-kadang dia boleh terjebak pada Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah ni, dia punya faham ialah Allah Ta'ala ni wajib bagi Allah menciptakan yang baik-baik untuk hamba-Nya. Kena pula sebahagian orang dia tak faham dalam masalah akidah ni. Dia rasa bila dia solat, maka urusan dia semua mudah. Bila dia buat solat duha, maka rezeki dia mudah. Tidak, itu adalah harapan kita. Tetapi apa yang berlaku itu bukan ikut kita. Apa yang berlaku di alam ini bukan ikut kita. Sometimes benda tu berlaku tanpa kita nak pun. Tapi Allah Ta'ala yang kehendak benda tu berlaku. Allah Ta'ala yang kehendak itu berlaku. Maka kalau berlaku perkara yang baik pada kita, itu adalah dengan kurniaan Allah. Jika berlaku perkara yang buruk pada kita, itu berlaku dengan keadilan Allah. Kerana Allah yang mencipta kita. Kita semua ni miliknya. Kita semua ni hamba-Nya. Maka bila kita semua ni hamba-Nya, maka kitalah yang tertakluk di bawah kehendak dan juga ciptaan Allah. Jangan kita i'tirad. Kita bantah Allah. Kita harap. Tak ada masalah kita nak harap.
Ya Allah, aku harap daripada solat aku, daripada aku jaga rezeki yang halal, jadikanlah anak aku ni anak yang soleh. Kita harap ketaatan aku, hadirnya aku dalam majlis ilmu, ikhlasnya aku dalam buat perkara-perkara ni, kita tawassul dengan amalan soleh kita, maka ya Allah pemudahkanlah urusan kami. Tapi adakah perkara tersebut pasti akan berlaku? Tidak. Kerana orang beriman ni, dia tafwid, dia punya amar ilallah. Itu orang yang hakut tawakkuli, orang yang tawakal sungguh-sungguh pada Allah, dia akan tafwidul umuri ilallah. Dia menyerahkan segala urusan pada Allah. Dia buat, bukan dia tak buat. Dia bukan jadi Jabriyah, duduk je rumah kan. Duduk di rumah. Itu Jabriyah. Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar kaedah bertawakal ni, Nabi ajar sebagaimana disebut dalam hadis tentang burung. Bila mana Nabi bersebut, lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa ta'udu bitana. Kata Nabi SAW, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa makna sebenar-benar tawakal? Tafwidul umur ila Allah. Kita menyerahkan semua urusan pada Allah. Kita dah buat dah. Kita dah buat dah. Yang terbaik sesuai dengan syarak. Tapi bukan bermakna apa yang kita nak kita dapat. Kadang-kadang kita dapat lebih daripada apa kita nak. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Atau kadang-kadang kita dapat apa yang kita nak. Tak lebih tak kurang. Itu semua urusan Allah, bukan urusan kita. Kita dah buat setakat mana yang Allah tak nak, gariskan pada kita, pandukan pada kita, menurut neraca syarak, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya, mengikut para ulama yang telah menjelaskan perkara-perkara ni. Maka kita pun buat hakut tawakkuli. Maksudnya kita usaha dah. Dengan hakut tawakkuli, la razaqakum, pasti Allah Ta'ala akan merezekikan kalian. Kama yarzuqut tayr. Nabi sebut ni, Nabi bagi contoh dalam masalah rezeki. Bukan makna dalam masalah rezeki je kita tawakal. Dalam semua urusan. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Sebagaimana Allah Ta'ala merezekikan burung. Burung ni, dia ada hakut tawakkuli. Burung ni, binatang yang tak ada akal ni, binatang yang tak ada akal, dia ada hakut tawakkuli terhadap Allah. Sebab tu Nabi guna contoh burung. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Apa yang burung buat? Nabi kata, taghdu khimasa. Paginya dia berada dalam keadaan lapar. Perutnya kosong. Tapi burung buat apa? Burung pergi keluar cari makan. Sebab Nabi sebut ta'udu wa ta'udu. Dia kembali ke sarang. Maknanya dia taghdu tadi tu, dia pergi mencari makanan. Taghdu tu dia mencari makanan, khimasa, dalam keadaan perutnya kosong. Wa ta'udu, dia pulang ke sarang pada petang hari, bitana, dengan keadaan perut penuh. Bahkan dibawa lagi makanan kepada anak-anaknya. Itu burung. Waktu dia keluar, kita dah sebut dah sebelum ni, burung ni bukan ada pangkat pun. Dia bukan ada pejabat pun. Kan? Dia keluar, jiwanya penuh pengharapan pada Allah. Ya Allah, hari ni ada rezeki aku adalah. Di mana yang Allah Ta'ala kehendak rezekinya? Berapa banyak rezekinya? Apakah rezekinya? Itu semua di bawah tawakalnya. Di bawah tawakalnya. Maka burung itu yakin dengan Allah. Dia yakin dengan Allah. Ya Allah, jika Allah Ta'ala izinkan aku hidup pada hari ini, maka adalah rezekinya. Jika Allah Ta'ala telah takdirkan kita hidup pada hari ini, adalah rezekinya. Maka jiwa ni, bila dia ada tawakal, dia belajar akidah, dan dia mempraktikkan akidahnya dengan tasawuf yang benar, maka dia tidak lagi gundah gulana dalam kehidupan dunia. Dia tidak gundah gulana dalam kehidupan dunia. Sebab tu kita mengaji akidah ni kena juga mengaji tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar. Bukan tasawuf yang pura-pura tasawuf tu. Tasawuf yang benar. Jiwa ni tidak akan gundah gulana. Kerana apa? Kerana semua perkara-perkara ini telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita ajar perkara tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Dan hanya kepada Allah Ta'ala, orang-orang beriman itu pasti mereka menumpahkan tawakalnya. Maksudnya dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita faham bahawasanya semua perkara di alam ini berlaku dengan takdirnya. Maka kita ni kena ada redha. Sebab tu Nabi ni orang yang paling faham tauhid, orang yang paling faham akidah. Kan? Ana a'lamukum billah, kata Nabi, wa akhsyakum lah. Aku orang paling mengenal Allah dan paling takut akan Allah. Jadi Nabi ni, kalau kita dengar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni seorang yang dia tidak marah pada perkara duniawi. Dia tidak marah pada perkara duniawi. Sebab tu Anas bin Malik, bila dia menceritakan kepada sahabat yang lain, Nabi ni dia tak pernah marah. Wahai Anas, kenapa kau buat begini, tak buat begini? Dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab Nabi ni seorang yang simple dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi, Nabi ni simple. Kita ni kadang urusan dunia tu, Masya Allah, kita marah tu, macam nak roboh rumah, kita marah. Sebabnya urusan dunia sahaja. Pasal apa? Pasal kita tidak ada penghayatan. Tidak ada penghayatan. Maka hendaklah kita ada penghayatan terhadap akidah. Benda kecil-kecil, Allah, tak payahlah nak marah-marah. Tak payahlah kita nak memberatkan kepala dengan urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat pada kita. Kan? Kadang orang terlanggar sikit kereta kita, ya Allah, kita fikir sampai sakit-sakit kepala. Orang terlanggar sikit kereta kita kan, sampai sakit-sakit kepala kita fikir. Nampak tak cantik lah, nampak itulah, nampak Masya Allah. Sedangkan orang terlanggar tu takdir Allah. Takdir Allah. Ingat orang tu memang nak langgar ke? Tak ada orang pun nak langgar kereta kita. Melainkan Allah Ta'ala yang kehendak berlakulah pelanggaran tu. Bila berlanggar, redha je lah. Kalau dia lari contohnya, langgar pun lari. Nak buat macam mana? Sampai sakit kepala, migrain kita. Kan? Sampai berhutang-hutang pula kita. Nak membaiki kereta yang sikitnya, kosmetik je. Lainlah kalau langgar sampai tak boleh bergerak kereta tu, layaklah juga sakit kepalanya. Tapi serahkan juga urusan pada Allah. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Bila kita serahkan semua urusan pada Allah, Allah mudahkan urusan kita. Sebab tu ada kalam hukama menyebut, jika kita benar-benar menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, tawakal tu dalam hati, dalam jiwa tu, jika benar-benar kita menyerahkan semuanya urusan kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberi lebih daripada apa yang kita harap. Itu kalam hukama. Allah Ta'ala akan beri lebih lagi apa yang kita harap. Jadi kita jangan gundah gulana lah dalam masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan ni. Kata pengarang, wa masyiatuhu, ni ada tambahan tadi yang kita sebut tadi. Dekat sini ada tambahan. Wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibad, iaitu kehendak Allah Ta'ala itu tanfudh, pasti kehendak Allah Ta'ala itu akan berlaku. La masyiata lil ibad illa ma syaa lahum. Maknanya kehendak Allah Ta'ala ni bukan tabi' kepada kehendak hamba. Bukan tabi', bukan mengikut pada kehendak apa yang hamba nak, itulah yang Allah Ta'ala kehendak. Bukan. Kita ni, kalau orang sebahagiannya dia salah faham akidah, dia salah faham nas Al-Quran, dia salah faham hadis, itu yang problem tu. Kadang imam baca doa sebelum solat, lepas solat imam baca doa, sebelum doa tu dia baca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Orang kita dia faham literal. Dia faham literalnya apa? Telah berfirman Tuhanmu, ud'uni, doalah padaku, astajib lakum. Pasti Allah Ta'ala 100% akan memakbulkan doa tu. Salah maknanya tu. Salah maknanya. Itu literal dia. Kena rujuk dekat tafsir yang muktabar. Bukan semua kita doa kita dapat. Astajib lakum tu maknanya Allah Ta'ala memberikan thawab kepada kalian. Itu atas satu tafsir. Iaitu Allah Ta'ala bila kita berdoa dengan kaifiyah doa yang syar'i, itu doa kita dengan penuh pengharapan pada Allah, dengan iman yang benar, dengan tawakkul yang benar, tawakal kita itu betul,
Kita doa pada Allah ikhlas kerana Allah, bukan nak nunjuk-nunjuk pada orang kita doa. Kita berdoa dengan penuh pengharapan pada Allah, penuh tadarru', penuh khusyuk, penyerahan pada Allah. Ya Allah, aku nyerahkan urusan begini-begini pada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku begini-begini ya Allah. Doa. Astajib lakum, bila kita doa dengan tata caranya yang syar'i, yang penuh keikhlasan pada Allah, berdoa, kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah ni mana hasanat, kebaikan. Ibadah dengan makna hasanat. Maknanya doa ini pasti akan dapat hasanat. Astajib lakum maknanya yusibkum. Allah Ta'ala akan memberikan pahala pada kalian. Doa kita. Sama ada doa itu makbul, selari dengan apa yang Allah kehendak bagi kita, atau doa itu tidak makbul, selari dengan kehendak Allah juga. Sebagaimana yang Imam Syafi'i sebut tadi. Maka kalau kita doa, kita dapat, kita syukur pada Allah. Kalau kita doa, kita tak dapat doa kita, apa yang kita doakan, itu berlaku dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala yang tak nak bagi. Allah Ta'ala yang tidak kehendak untuk memberikannya. Tak dapatlah kita apa perkara tersebut. Tapi doa kita itu diberi pahala tak? Diberi pahala kalau kita ikhlas kerana Allah. Itu makna astajib lakum. Dalam satu tafsiran yang lain, kata ulama, boleh rujuk kitab tafsir yang mu'tabar. Dalam satu tafsiran yang lain, kata ulama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, telah berfirman Tuhanmu, ud'uni, kerana kalimah doa kadang-kadang dalam bahasa Arab datang dengan makna ibadah, datang dengan makna sembah. Doa dalam bahasa Arab ada banyak makna. Ada makna menjemput, jemput kenduri, doa juga, kan? Ada makna dakwah, menyeru, dakwah dengan makna menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Doa juga dakwah. Ada doa datang dengan makna minta, mohon, dengan makna talab, mohon. Ada doa dengan makna ibadah, menyembah. Maka sebagian ulama menafsirkan ayat ini, ud'uni, iaitu dengan makna ubuduni, sembahlah aku. Astajib lakum, jika kalian menyembah Allah, pastilah Allah Ta'ala akan astajib lakum, maknanya Allah Ta'ala meredai kalian. Kerana Allah Ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala redha agama Islam itu sebagai agama kalian. Maka jika seorang itu dia meredai, jika seorang itu dia menyembah Allah, maka pasti dia akan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak meredai orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala tidak meredai orang-orang yang tidak beriman. Maka apa yang kita kehendak itu adalah di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendak perkara itu berlaku, alhamdulillah, berlakulah dia. Jika kehendak kita itu tidak selari dengan apa yang Allah kehendak, maka kita redha dan sabar. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mempersoalkan. Kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia terlalu main dengan akal, sehingga mereka konon-kononnya tidak mahu nisbahkan penciptaan yang buruk-buruk pada Allah. Akhirnya mereka sampai kepada akidah yang salah. Mereka mewajibkan Allah pula cipta yang baik-baik untuk hamba. Mereka kata Allah Ta'ala ni wajib cipta yang baik-baik. Maka faham ini salah. Faham ni salah. Dan tu siapa cipta yang buruk? Kata mereka, hamba cipta yang buruk. Wal'iyadzubillah. Itu sebab tu Nabi kata, Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah tu Mu'tazilah lah. Qadariyah ni Mu'tazilah. Majusu hadhil ummah. Majusi umat ni. Sebab apa majusi umat ni? Sebab meyakini ada dua Tuhan. Majusi ni dia mengakui ada dua Tuhan. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat, kata dia. Dia nyembah Tuhan baik je, sebab tu dia sembah api. Kerana bagi dia Tuhan baik tu cahaya. Api keluarkan cahaya. Maka api dia tu sentiasalah hidup. Dia yang hidup ke api tu. Sampailah kelahiran Nabi SAW terpadam api Majusi yang telah hidup sekian lama. Kan? Terpadam api Majusi. Isyarat bahawasanya telah lahirnya seorang insan yang paling mulia, sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia daripada kegelapan kepada
pada cahaya. Sebab tu kita ni meletakkan cinta Nabi SAW ni cinta yang teragung, cinta yang teratas. Cinta tu dia kena bina, dia lahir dengan akidah yang benar pada Nabi kita SAW. Tidak ada orang yang paling layak menerima terima kasih kita berbanding dengan Nabi SAW. Kerana dialah yang membawa Islam ini dan sanggup untuk menghadapi pelbagai ujian dan sebagainya demi memastikan umatnya itu mendapat rahmat daripada Allah dengan memasuki ataupun memeluk agama Islam. Kalau Nabi tak ada, maka kita ni umpama binatang hidup kita. Kerja kita makan seks. Itu binatang. Sebab tu orang yang tak ada agama ni ataupun orang yang mengikuti agama yang salah ni, apa yang ditonjolkan dalam cerita-cerita mereka, itulah dia. Kan? Apa yang ditonjolkan dalam cerita mereka, itulah dia. Kehidupan mereka. Tak habis-habis dunia. Tak habis-habis dunia. Sedangkan kita ni ada tanggungjawab yang besar. Sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah. Tanggungjawab yang besar. Janganlah kita merasa dunia ni adalah destinasi kita. Maka kerana tu, kita hendaklah bina akidah kita dan bina kecintaan kita pada Nabi kita SAW. Kata pengarang, fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini adalah daripada hadis Nabi SAW. Ini diambil sebiji daripada hadis Nabi SAW yang Nabi mengajarkan kepada anak perempuannya tentang masyiah Allah ni. Maka sabdaan Nabi SAW, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kalau boleh jadi wirid bagi kita. Kita faham maknanya dan jadikan wirid bagi diri kita. Berlaku apa-apa, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Berlaku apa-apa, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kan? Dalam doa ke, jadi wirid supaya kita ni sentiasa sedar apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti akan berlaku. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Sekarang ni benda ni berlaku ke tak? Benda ni berlaku. Maka itu kehendak Allah. Kita redha dan kita sabar. Kalau baik berlaku pun Masya Allah. Sebab tu kita buat ucapan Masya Allah tu. Kita buat ucapan Masya Allah. Ucapan Masya Allah ni bukan semata-mata ucapan ta'ajub. Kan? Kita tengok benda Masya Allah. Bukan semata-mata ucapan ta'ajub. Masya Allah ni, ucapannya itu mesti didatangkan dengan kefahaman akidah yang benar. Masya Allah. Bila kita melihat sesuatu perkara yang baik, Masya Allah. Kita melihat sesuatu perkara yang tak baik juga, Masya Allah. Sebab kedua-duanya yang baik dan yang buruk itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia sebut Masya Allah, maka kita faham itulah yang Allah Ta'ala kehendak. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah takdirkan perkara tersebut dan apa yang dia kehendak pasti dia akan lakukan. Dia akan ciptakan perkara tersebut. Maka bagi hamba, kata syarih, bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan hambanya dan telah berkehendak apa yang Allah Ta'ala kehendak ke atas hamba-hambanya. Maka setiap sesuatu itu masuk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada benda yang berlaku di alam ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menciptakan yang baik dengan redanya. Allah menciptakan yang buruk tapi bukan dengan redanya. Allah Ta'ala cipta yang buruk tapi Allah Ta'ala tidak meredai perkara tersebut. Maka jika diciptakan orang beriman, kemudian dimatikan orang tersebut dalam beriman, kemudian dimasukkan orang beriman dalam syurga, itu adalah bifadlillah. Itu adalah dengan kurniaan Allah. Dengan kemurahan Allah Ta'ala, dengan sifat rahmat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan hamba tu lahir Islam, membesar, beramal dengan Islam, mati dalam keadaan Islam, di hari akhirat masuk dalam syurga. Itu adalah kurniaan Allah. Tidak wajib Allah Ta'ala ciptakan dia tu Islam, matikan dia dalam Islam dan masukkan dia dalam syurga, tapi Allah Ta'ala buat juga perkara tersebut. Maka itu adalah dengan kurniaannya, bifadlihi. Tapi kalau Allah Ta'ala menciptakan seorang hamba lahir dalam agama bukan Islam, membesar dalam keadaan bukan Islam, mati dalam keadaan bukan Islam,
kemudian Allah Ta'ala mengazabkannya dalam api neraka, itu juga berlaku dengan kehendak Allah. Dan dia adil dengan hamba tersebut. Apa makna adil? Kerana hamba tu milik dia. Adil ni bukan makna baik. Adil ni bukan makna mesti baik. Kalau buat begitu tak baik. Tak, salah kefahaman tu. Adil ni maksud dia ialah melakukan sesuatu terhadap pemilikannya. Tu dia menguruskan sesuatu pada pemilikannya. At-tasarrufu fi mulkihi. Maka hamba tu adalah milik dia. Maka ikut dia lah. Ikut dia lah. Kerana tu kita sekarang berada di dalam agama Islam. Bermazhab dengan mazhab ahli sunnah. Ngaji akidah ahli sunnah jamaah. Akidah salaf lagi. Ini akidah salaf ni. Kita akidah Tahawiyah. Maka kita mengaji, kita ucap bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kehendak kebaikan bagi kita. Lahirkan kita dalam Islam. Allah Ta'ala jadikan kita masih lagi Islam. Allah Ta'ala jadikan kita pada malam ni nak duduk dalam majlis ilmu, belajar tentang akidah Islam. Maka nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Itu nikmat, sebesar-besar nikmat kita berada dalam Islam. Maka kerana tu kata pengarang, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdhul wa yabtali adla. Ini yang kita syarah tadi tu. Allah Ta'ala, saya baca sampai sini tadi tengok sini. Wa yabtali adla. Yahdi man yasha. Allah Ta'ala dia memberi hidayah kepada sesiapa saja yang dia kehendak. Nabi tidak memberi hidayah. Nabi sebab kepada hidayah. Ulama tidak memberi hidayah. Besar mana ulama kita bawa datang sekalipun pada seseorang dan kita harapkan hidayah padanya, walaupun dia ulama paling besar sekalipun zaman ni, hidayah bukan milik dia. Hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah ni maknanya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada setiap orang dengan mana-mana jalan yang Allah Ta'ala kehendak. Maka boleh jadi seorang ulama yang besar datang bagi tausiah, bagi ceramah, kan? Tapi kalau orang tu tak dapat hidayah, hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdakwah kepada bapa saudaranya Abu Talib dan juga bapa saudaranya yang lain. Tapi Nabi berhenti daripada menyeru Abu Lahab kerana telah turun wahyu tentang Abu Lahab. Telah turun wahyu tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ni jelas. Apabila telah turun wahyu tentang seseorang itu tidak akan diberi hidayah, dia pasti akan mati dan kufur, maka Nabi stop. Kerana kalau Nabi dakwah pada dia, Nabi mengingkari apa yang disebut dalam Al-Quran. Tapi bagi Abu Talib, Nabi tidak mengetahui tentang urusan Abu Talib, adakah dia akan diberi hidayah oleh Allah atau tidak. Maka Nabi berterusan berdakwah, menyeru Abu Talib masuk agama Islam. Sampailah Abu Talib meninggal dunia. Sampailah Abu Talib meninggal dunia. Maka Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Hati-hati, ada sebagian orang dia menyebut bahawasanya Abu Talib itu daripada yang berjaya. Hanya bersandarkan kepada satu kitab yang dikarang, yang dinisbahkan kepada Mufti Makkah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Maka kita sebagai ahli sunnah jamaah, kita kena ingat bahawasanya bukan makna ada kitab itu adalah hujah. Bukan makna kitab itu ada kitab kita kena ikut kitab tu. Tak semestinya. Kita talabul ilm, kita ada kaedah. Kita talabul ilm, kita ada neraca kita. Kalau bercanggah dengan apa yang zahir nas, maka kita tak pegang. Kita tak pegang. Bahkan para ulama mengisyaratkan perkara tersebut. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila meninggalnya Abu Talib, maka Sayyidina Ali berkata telah mati orang tua yang kufur. Berkata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabt
walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat ini jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan Nabi tak faham, Nabi faham perkara ni, tetapi Allah Taala mentakkidkan lagi supaya kita faham pula, supaya umatnya faham bahawasanya hidayah ni milik Allah. Innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Taala berikan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maka dalam ayat, dalam matan ini menyebut wa yahdi man yasha. Allah Taala memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Dan Allah Taala mengurniakan kebaikan, memelihara seseorang. Wa ya'sim yang perkataan ismah, memelihara seseorang daripada maksiat. Wa yu'afi, dan menyembuhkan sesiapa adalah dengan fadla. Fadla ni maknanya dengan kurniaan Allah, dengan kemuliaan, kemurahan Allah. Tak wajib Allah Ta'ala sembuhkan kita daripada penyakit. Kalau kita ditimpa penyakit, kita doa banyak mana, makan ubat banyak mana pun, buat rawatan macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tidak kehendak sembuh, tak sembuh dah dia. Tapi Allah Ta'ala sembuhkan juga. Bila Allah Ta'ala sembuhkan, maka bukan syarat, bukan wajib ubat menyembuhkan. Ubat tu sebab sahaja. Itu kan kita nak faham tu. Bukan rawatan yang menyembuhkan. Ini atas jalan hakikat dia, hakikat tauhid dia. Ubat tidak menyembuhkan, makan tidak mengenyangkan. Daripada hakikat tauhid, yang cipta kenyang Allah, yang cipta sembuh Allah. Tapi atas jalan asbab, zahir kalam manusia, biasalah kita sebut, kan? Sihat pula engkau, alhamdulillah. Itulah ubat tu bagus, ubat tu power. Adakah syirik orang yang cakap begini? Tidak. Tidak. Jangan mengaji separuh-separuh masak. Itu yang baru ni ada seorang perempuan ni, dia boleh pula buat status-status seperti tu. Maka dia tak faham. Dia tak faham. Bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dalam jemaah tabligh pun, kena faham akidah ni. Dia sebut-sebut Allah tak kuasa. Dia sebut makhluk tak kuasa, Allah kuasa. Kena faham. Sebutan tu atas jalan hakikat ke atas jalan zahirnya, atas jalan adat. Adatnya api membakar, itu adatnya. Sebab tu kena ngaji hukum adat. Tapi kalau hakikatnya memang betul, makhluk tak kuasa, Allah Ta'ala kuasa, itu betul lah. Kita pun akui sebab kita mengaji tauhid begitu. Tapi kefahaman tu penting. Sehingga kalau dia tak faham masalah zahir kalam, dia sandarkan perkataan tu pada masalah apa? Pada masalah sebab. Ataupun dia sandar perkataan tu pada masalah penciptaan. Kalau pada sandar atas jalan sebab, okey, api membakar. Api membakar. Api membakar, tapi bakarnya itu kerana Allah Ta'ala yang kehendak untuk api membakar. Sama juga, itu makna keseluruhan daripada perkataan ni. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah Ta'ala yang pelihara kita daripada kita ni melakukan maksiat, dan Allah pelihara kita dalam agama Islam. Itu makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Itu la haula an ma'siyatin illa bi'ismatillah wa la quwwata an ta'atin illa bi'unillah. Tak ada daya kita nak mengelak daripada melakukan maksiat melainkan Allah yang pelihara kita. Dan tak ada daya kita melakukan taat seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, melainkan Allah Ta'ala yang bantu kita juga. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita melakukan ibadah. Itu adalah kehendak Allah. Itu berlaku dengan masyiah Allah. Maka Allah pelihara kita, Allah yang beri kita kenyang, Allah beri kita sembuh, Allah beri kita senang. Semua tu bifadlillah. Sebab tu dia sebut fadla. Apa makna fadla? Dengan kurniaannya. Dia tak wajib bagi, tapi dia bagi juga. Kita yang kata Allah Ta'ala wajib buat begini, tak boleh. Dalam pengajian akidah mursyidah sebelum ni kita dah sebut tentang masalah ni. Okay? Tidak ada yang mewajibkan Allah dengan sesuatu. La yajibu alaihi syai'un. La yajibu alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan Allah. Sesuatu tidak diwajibkan di atas Allah Ta'ala. Maka kata para ulama, walaisa lahu amirun wala nahi. Tidak ada baginya yang memerintahkan dia dan melarang dia. Kita tak boleh merintahkan Allah dan kita tidak boleh melarang Allah. Kita boleh memohon pada Allah. Kita boleh doa. Tapi doa kita ni, doa dengan makna talab, minta.
Walaupun sirahnya fi'il amar, walaupun sirah dalam doa fi'il amar, tapi makna fi'il amar situ bukan makna amar, tapi makna talab, minta, minta, minta. Okay. Allahumma aghnina, minta Allah Ta'ala bifadlika, ya Allah kurniakan, kayakanlah kami bifadlika, dengan kurniaan engkau. Bukan kita perintah Allah. Bila Allah Ta'ala kehendak kita jadi kaya-kaya, kalau Allah Ta'ala tak kehendak jadi kaya, tak kaya. Allahumma shfina, ya Allah sembuhkanlah kami, contohnya. Allahumma afina. Itu semua adalah doa dengan makna talab, bukan makna perintah. Kita tidak memerintahkan Allah, kita hanya minta talab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang, wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dan Allah Ta'ala itu dia menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Bagi orang yang sesat daripada jalan yang benar, berlaku kesesatan itu kerana Allah kehendakkan dia sesat. Allah kehendakkan dia sesat. Okey, bukan kerana sesiapa pun. Kerana Allah Ta'ala yang menyesatkan dia. Wa yakhdhulu. Dan juga Allah Ta'ala memberi kegagalan kepada seseorang. Wa yabtali. Dan Allah Ta'ala menimpakan balak ke atas seseorang. Timpakan tsunami. Kalau kita lihat banyak balak yang timpa Malaysia ni. Harga beras naik, duit kita turun, duit jatuh, itu semua balak daripada Allah Ta'ala. Maka balak ini berlaku dengan sebab keadilannya. Kerana kita adalah hamba-Nya. Dia berbuat apa sahaja ke atas hamba-Nya. Dia perbuat apa sahaja ke atas hamba-Nya. Tidak dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib menciptakan yang baik-baik bagi hamba. Kerana dia adalah Tuhan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Dan demikian itu adalah limpah kurnia. Nanti kita sebut fadl tadi, kurniaan daripada Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka kita orang beriman, kita lihat kalau ada orang lebih daripada kita, jangan hasad. Jangan hasad. Orang tu dia dapat kelebihan tu kerana Allah Ta'ala kehendak. Kehendak untuk menjadikan orang itu lebih daripada kita dengan kurniaannya. Dalam ayat yang lain, surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, "Walaki yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'." Ini dalil dia dalam Quran. Ya, Allah Ta'ala yang menyesatkan sesiapa yang dikehendak, dan Allah juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendak. Maka sampai sini saja untuk malam ni. Ada soalan ke? Oh, ungkapan. Okey, soalan dalam di kanan di dalam ni. Ada ungkapan masyhur, kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah yang terbaik. Baik. Ini dia kena faham daripada makna kalam tu. Kalam tu salah sebenarnya. Kita merancang betul. Allah Ta'ala tidak merancang. Allah Ta'ala menetapkan. Allah Ta'ala telah mentakdirkan. Takdir ni dia bukan rancang. Rancang ni belum tahu lagi jadi apa. Rancang ni belum tahu jadi apa di antara dua natijah. Kan? Kita rancang nak jadi kaya. Kita jadi kaya ke tak jadi kaya? Itu dua natijah. Itu makna rancang. Saya rancang nak pergi bercuti. Jadi ke tak jadi bercuti belum tahu lagi. Itu rancang. Maka kita tidak nisbahkan Allah dengan makna dengan kalimah rancang yang sebetulnya. Okay, tapi kalau dia faham makna rancang dengan makna kita merancang tapi Allah yang menetapkan. Allah menetapkan takdirnya. Okay, dan Allah Ta'ala juga menentukan perkara tersebut dengan masyiahnya. Maka itu adalah betul. Okay, tapi lafaz itu salah. Lafaz itu salah. Salah kita kata Allah merancang. Allah Ta'ala tidak merancang. Allah Ta'ala menentukan. Ya, kita merancang, Allah yang menentukan. Dulu saya ingat tak ada perkataan ni. Dulu kita merancang, Allah menentukan. Dulu. Tapi lately ramai dah start guna. Kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah yang terbaik. Itu salah. Itu dia ambil zahir ayat Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat tu bukan makna begitu. Ayat tu bukan makna begitu. Maka tafsirannya yang sebenarnya ialah kita merancang, Allah yang menetapkan. Mereka buat tipu daya. Mereka buat tipu daya, tapi tipu daya mereka itu, kalau Allah Ta'ala tidak kehendak tipu daya mereka berlaku, tidak akan berlaku tipu daya mereka.
Kerana Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pencipta yang menciptakan setiap sesuatu. Maka hati-hati tentang lafaz. Tapi lafaz ni ada dua, lafaz yang sarih, lafaz yang zahir. Yang tu insya-Allah nanti kita akan masuk pelan-pelan tentang masalah. Jelas Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Allah Ta'ala a'lamu wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.